Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ali Faikal bin Zahari, nombor metrik C20A1088. Okey, hari ini saya akan melakukan pembentangan tentang subjek metodologi penyelidikan. Okey, tajuk kajian saya ialah penyelidikan ke atas kecenderungan pelajar dalam menghasilkan karya seni, satu tinjauan terhadap faktor psikologi, emosi dan juga faktor imajinasi. Seterusnya, dalam subjek metodologi penyelidikan juga terdapat kajian bab, iaitu terdapat 3 bab, iaitu bab pertama berkaitan dengan pengenalan, bab kedua berkaitan dengan kajian literatur dan bab 3 adalah metodologi kajian. Okey, untuk bab 1 iaitu pengenalan. Okey, dalam pengenalan, penyelidikan ke atas kecenderungan pelajar dalam menghasilkan karya seni ini melibatkan tindakan terhadap faktor psikologi, emosi dan juga faktor imajinasi. Faktor psikologi adalah merujuk kepada proses mental yang mempengaruhi cara pelajar memberi respon dan mentafsir dunia sekitar mereka. Manakala untuk emosi pula adalah komponen penting dalam karya seni kerana dapat mempengaruhi kecenderungan pelajar dalam menghasilkan karya seni yang berkualiti tinggi. Selain itu, imajinasi adalah faktor yang tidak kurang penting juga dalam karya seni. Kemampuan pelajar untuk memvisualisasikan idea-idea serta konsep-konsep baru dalam karya seni dapat mempengaruhi kualiti karya seni yang dihasilkan tersebut. Okey, seterusnya ialah latar belakang. Untuk latar belakang, kecenderungan pelajar dalam menghasilkan karya seni ini terutamanya dari segi tindakan terhadap faktor psikologi, emosi dan juga imajinasi. Adalah penting dalam memahami bagaimana faktor-faktor psikologi, emosi dan juga imajinasi tersebut mempengaruhi kualiti karya seni yang dihasilkan oleh pelajar. Karya seni merupakan bentuk ekspresif kreatif yang dapat memperlihatkan kemampuan pelajar dalam menghasilkan karya yang berkualiti dan juga yang kreatif. Okey, seterusnya kita teruskan dengan objektif kajian. Untuk objektif kajian terdapat 3. Yang pertama ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi kecenderungan pelajar dalam menghasilkan karya seni. Objektif kajian yang kedua ialah untuk mengkaji peranan emosi dalam kecenderungan pelajar menghasilkan karya seni yang berkualiti tinggi. Objektif yang ketiga ialah untuk mengenal pasti bagaimana imajinasi tersebut mempengaruhi kebolehan pelajar dalam menghasilkan karya seni yang kreatif dan inovatif. Seterusnya ialah persoalan kajian. Untuk persoalan kajian terdapat 3 juga, iaitu yang pertama ialah bagaimana faktor psikologi, emosi dan juga imajinasi mempengaruhi kecenderungan pelajar dalam menghasilkan karya seni yang berkualiti dan kreatif. Persoalan kajian yang kedua ialah sejauh manakah peranan emosi dalam kecenderungan pelajar bagi menghasilkan karya seni ini berkualiti tinggi. Seterusnya yang ketiga ialah bagaimanakah imajinasi boleh mempengaruhi kebolehan pelajar dalam menghasilkan karya seni. Okey, seterusnya ialah kita pergi pada skop kajian. Skop kajian terdapat 3. Yang pertama ialah pengenalan tentang seni sebagai subjek dan pentingnya pembelajaran seni untuk pembentukan kecenderungan pelajar dalam menghasilkan karya seni yang kreatif dan berkualiti tinggi. Seterusnya ialah analisis faktor-faktor psikologi seperti kepribadian, motivasi dan persepsi dalam pembentukan kecenderungan pelajar menghasilkan karya seni yang berkualiti dan kreatif. Yang ketiga ialah analisis emosi yang mempengaruhi kualiti karya seni yang dihasilkan oleh pelajar. Okey, seterusnya kita pergi kepada bab 2 iaitu bahagian kajian literatur. Okey, untuk kajian literatur bagi bab 2 ini terdapat beberapa soalan yang telah dianalisis dan dihasilkan oleh pelajar berkaitan dengan tajuk tersebut. Antaranya ialah pengaruh imajinasi terhadap inovasi dalam karya seni pelajar. Imajinasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inovasi dalam seni pelajar. Apabila pelajar menggunakan imajinasi mereka mampu untuk melangkaui sepadan dan convocation, menghasilkan karya seni yang segar, asli dan inovatif.
Pertama, imajinasi membolehkan pelajar untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih unik. Seterusnya ialah penerapan teknik psikologi dan emosi untuk meningkatkan hasil karya seni pelajar. Aplikasi teknik psikologi dan emosi dapat meningkatkan hasil seni pelajar dengan ketara. Dengan memahami aspek psikologi dan emosi, proses penciptaan seni, pelajar dapat menghasilkan karya yang lebih mendalam, menawan hati dan mempengaruhi penonton dengan cara yang lebih berkuasa. Selanjutnya ialah kebolehan imajinasi yang tinggi menghasilkan karya seni yang menarik, iaitu kemahiran imajinasi yang tinggi mempunyai peranan penting dalam menghasilkan karya seni yang menarik dan menawan hati. Imajinasi adalah keupayaan mental untuk membentuk imej ataupun konsep baru yang tidak dibatasi oleh batasan dunia nyata. Dalam konteks seni, kemahiran imajinasi yang tinggi membolehkan pelajar untuk mencipta karya yang inovatif, asli dan dapat memikat perhatian pencinta. Okey, seterusnya kita pergi kepada bab 3, iaitu bahagian metodologi kajian. Okey, untuk pengenalan, dalam bab 3 ini, perkara yang dibincangkan adalah berkaitan dengan metodologi yang pengkaji gunakan untuk menyiapkan tugasan ini. Metodologi kajian ini adalah bertujuan untuk memperolehi kejelasan berkaitan dengan kajian yang dijalankan tersebut dan setiap data yang didapati serta dianalisis agar memperolehi maklumat yang tepat dan jelas. Antara perkara yang ditekankan dalam kajian ini adalah reka bentuk kajian, populasi kajian, sampel kajian, borang soal sidik, keesahan dan kepercayaan instrumen dan kajian rinci. Dalam reka bentuk kajian ini, ianya sangat penting bagi sesuatu kajian sebagai panduan untuk memastikan objektif kajian yang ingin dijalankan tercapai. Seterusnya dapat menjawab persoalan kajian. Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah kecenderungan pelajar menghasilkan karya seni, terutama dari segi psikologi, emosi dan juga dari segi imajinasi di Malaysia. Untuk kesahan kajian terdapat 5, iaitu yang pertama ialah menghasilkan borang soal sidik. Seterusnya borang soal sidik tersebut dicetak dan seterusnya borang soal sidik dirujuk kepada pensyarah. Seterusnya pensyarah melakukan semakan terhadap borang tersebut dan akhir sekali borang soal sidik tersebut disahkan oleh pensyarah itu. Okey, kesimpulannya terdapat 3 bab dalam subjek metodologi penyelidikan, iaitu terdapat pengenalan untuk bab 1, kajian literatur untuk bab 2 dan metodologi kajian untuk bab 3.